Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Puan Lin. Hai Puan Nasuha. Okay, siapa lagi bersama saya malam ni? Oh, mentang-mentang hari ni cuti Kamai cuti lagi semua orang kan? Esok dah kerja kan? Alright. Okay, malam ni saya nak live simple je. Perkara yang simple sebenarnya yang mungkin ramai juga yang dah tahu. Kan, tapi tak apa, kita buat repeat, kita buat ulang kaji. Kita buat ulang kaji malam ni. Kesalahan Puan Iman, hai Puan Wan, Munirah. Okay, so malam ni saya just nak bagi sedikit, actually lebih kepada tips lah. Lebih kepada tips berkenaan bila kita, maksudnya bila kita kita nak ajar anak kita bercakap kan. Kita nak ajar anak kita ni bercakap, tak kisahlah anak kita ni umur berapa. Tapi especially kan, especially kalau usia macam 5 tahun ke bawah kan. Kalau mungkin dah besar, dah lebih 7 tahun, 11 tahun tu mungkin cara dia berbeza. Tapi kalau kat sini, kalau anak berusia katalah 5 tahun ke bawah, tak kisahlah anak ni sebenarnya ada delay ke, tak ada delay ke, sebenarnya anda boleh guna apa yang hari ni yang saya ada, apa yang saya nak ajarkan hari ni. Apa yang saya cuba nak tips yang saya nak bagi hari ni. Okay, sebab hari ni adalah tips yang saya nak bagi hari ni walaupun perkara yang kita buat, biasanya dibuat, biasa saya observe. Kadang-kadang bila macam ni lah, bila kita buat terapi sesi tau, session apa tu, session terapi kan dengan anak-anak, dan selalunya kita akan suruh parents main dengan anak juga sebab kita nak tengok macam mana cara parents untuk maksudnya berinteraksi tu macam mana, cara dia macam mana. Okay, so ini adalah 3 perkara ni adalah perkara yang saya rasa paling ketara yang kita sama-sama boleh improve bila kita ajar anak bercakap supaya kita nak mudahkan anak tu untuk dapat lebih banyak. Kita nak mudahkan anak untuk dapat lebih banyak vocab, dan kita nak supaya anak pun tak rasa tertekan kita bersembang dengan dia. Tu yang penting, tak rasa tertekan. Kalau tak, anak pun tertekan sekali. Kan? So hari malam saya nak bagi 3 perkara yang kita cuba elakkan 3 perkara ni, tapi kita tukar dengan 3 perkara lagi. Okey? Salam semua yang baru masuk. Oh, ada dari Brunei, Puan Mi. Jauh tu. Tak apa, kat online kita dekat. Okey. Alright. Okay, so apakah 3 perkara tersebut? Apakah 3 perkara tersebut? Sekiranya anda dah ready untuk saya mula, type 3 banyak kat situ. Saya nak tengok berapa ramai yang dah ready ni sebelum saya start ni. Kotlah kan tengah duk setting kamera tak habis lagi. Setting phone nak tengok live. Nanti ada tengah nak tidurkan anak. Contohlah kan, ada mungkin tengah bancup air ke. Tapi saya cuba hari malam ni kita buat live simple je, macam setengah jam je kan. Semalam saya dah 2 jam lebih 2 jam lah lebih kurang dengan peserta-peserta yang join sesi kenal anak. Siapa ada semalam? Siapa ada semalam dan ada juga hari ni? Hebat betul. Non-stop tu belajar tu. Siapa yang ada di sesi Seka semalam, sesi eksklusif kenal anak. Dan ada juga hari ni, dekat live hari ni. Ada ke tak ada? Semalam dah memang pengsan dah belajar 2 jam lebih tu pengsan. Banyak sangat. Ada, Puan Husna, Puan Nasuha, siapa lagi? Pak Yus, Puan Hazwani, Puan Nur Rafika, Puan Lin, Puan Hafizah, Puan Nadira, Puan Zila. Ramai, okey. Ada semalam kan? So macam mana lepas habis malam?
Lepas habis sesi semalam, okey, semalam ada mungkin yang terlepas kan, mungkin ada yang tak ni. So, disebabkan ada yang terlepas, ada yang tak sempat join semalam, InsyaAllah saya cuba buat sesi ulangan hari Khamis ni. Hari Khamis ni saya buat sesi ulangan, sesi eksklusif Kenal Anak yang mana topik-topik, saya mengajar berkenaan, macam mana, apa kita nak kenal anak kita ni sebenarnya masalah dia dekat mana. Kenapa dia ada masalah bercakap. Bila ada masalah bercakap ni dekat mana area yang anak tadi ni sedang ada masalah. Jadi kita tahu dekat mana kita nak fokus untuk kita improve. Okay. Siapa yang tak sempat join tu nak tak join hari Khamis ni? Hari Khamis ni je. Lepas tu tak tahulah, lepas tu saya tak ada plan lagi nak buat lagi ke tak. Okay, hari Khamis ni insyaAllah saya akan buat ulangan di Zoom. Kita ada di Zoom. Tapi anda kena mendaftarlah untuk masuk. Sesi tu percuma, sesi percuma tapi perlu mendaftar. Puan Nadia kata lepas habis dapat tahu kekurangan anak kat mana dekat sensory problem. Yang penting kita tahu dekat area mana kita nak improve. Saya tak ajar terus rawatan apa nak buat. Kalau sensory sebab sangat banyak tau. Dia banyak benda yang kita nak kena faham lagi. Tapi at least tahu di area mana. So sekurang-kurangnya nanti kalau kata ada sensory issue. So mungkin anda boleh cari aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan nak improve sensory. Itu boleh Google. Boleh juga nak Google. Contoh kata nak aktiviti sensory contohnya, aktiviti sensory activity. Kalau online tu kan, kalau kat Google tu, Google je sensory activity. Mesti akan keluar banyak contoh-contoh sensory activity. Tapi yang penting tahu dekat mana. Tahu area mana nak bantu anak. Ataupun mungkin ada semalam dah perasan, anak vocab je kurang, sensory tak ada isu, kognitif pun okey, tak ada isu. And then apa kita panggil, dia punya mungkin hanya vocab je kurang. Vocab je kurang. Jadi bila tahu vocab anak, masalah anak adalah pada kekurangan vocab, tapi yang lain-lain, isu yang lain yang berkaitan tu dah settle. Contohnya tak ada sensory issue semua ni kan. So boleh fokus untuk tambah vocab. Tambah vocab just banyakkan buat rangsangan bahasa, teknik-teknik rangsangan bahasa yang nanti biasanya saya banyak ajar dalam live. Kan? Ah. Macam mana nak repeat balik yang tak berapa faham? Macam mana nak repeat balik yang tak berapa faham? Maksudnya nak ulang lagi sekali, nak join lagi sekali ke? Siapa yang nak join lagi sekali, boleh join lagi sekali. Siapa yang baru nak join ataupun tak pernah join sebelum ni tapi nak join hari Khamis ni, ada link yang tim saya letak dekat situ yang di-pin. Okay, di link tu, klik je link tu dan register. Nanti tim saya akan hantar information, link untuk anda masuk, kan. So masuklah sebab lepas esok hari Khamis, lepas tu saya tak tahulah bila lagi saya akan buat. Bulan berapa lagi saya tak sure saya akan buat untuk sesi kenal anak ni. Okey, sebab yang ni bagi saya sangat penting untuk anda tahu. Walaupun sesi tu simple 2 jam, simple tau 2 jam. Kira 2 jam tu kira macam sangat surface. Surface lah just untuk tahu surface. Tapi at least tahu masalah tu dekat mana. Alright. Nak detail kena belajar lebih banyak lah. Alright, so kita nak pergi kepada topik kita hari ni. Salam Puan Zira. Lama tak nampak. Ya ke? Bagi yang nak join lagi boleh je join lagi. Memeriahkan suasana. Tapi kena ingat tau memang terhad kepada 500 je. Okay, terhad kepada 500 orang sebab Zoom saya muat 500 je. Semalam lupa nak tulis. Okay. Zoom saya muat 500 sahaja. 500 orang je muat. Lebih daripada 500 dah tak boleh masuk. Lebih 500 dah tak boleh masuk Zoom tu. Okay. Alright, so kita nak pergi 3 perkara. Kita nak pergi, thank you yang dah register. Nanti kita jumpa Khamis ni insyaAllah. Okay, so apakah 3 perkara yang kita kena cuba elakkan tapi 3 perkara lain yang kita kena ganti balik. Kita elak something yang of course ada solution dia yang lain. Tak adalah kan tak adalah benda yang kita kata kita elak yang ni tapi nak kena buat apa? Tak ada jawapan pula kan. So saya bagi terus. Ada yang nak join lagi. Boleh je. Boleh je. Jangan lupa masuk grup Telegram. Dan insyaAllah sesi Khamis ni, sesi Khamis biasa saya setiap sesi dia tak sama tau. Saya kalau siapa yang nak join lagi pun boleh. Mungkin hari-hari tu kita tak sempat kan isi borang yang satu lagi. Hari Khamis ni mungkin saya cuba olah balik untuk kita isi borang tu pula. Kan. Dia ikut keperluan tu. Sesi saya dia ikut keperluan audience. Saya tak ada skrip.
Sesi saya tak ada skrip dan tak ada PowerPoint slide, tak ada. Dia bergantung kepada audience saya macam mana, apa yang audience saya nak tahu, yang tu yang saya akan explain. Tu sesi saya. So that's why kalau setiap sesi, kalau anda join banyak sesi, kalau saya buat even NAC seminar saya pun, tak sama untuk setiap seminar tu, tak sama sebab saya tak ada skrip. Saya mengajar berdasarkan keperluan orang, keperluan anda peserta masa tu. Macam tu. Okey? Ah, esok hari apa? Esok hari Rabu kan? Esok Rabu, belum, bukan esok, Khamis malam. Khamis malam. Khamis ke? Rasanya Khamis lah. Okay. Alright. So join register kat situ, nanti akan dapat link Telegram lepas dah isi submit, dah submit borang tu, nanti dapat link Telegram lah. Sebab bukan apa, kita nak information tu sebab nak hantar nanti link Zoom. Kalau tak ada information tu, tak boleh nak hantar link Zoom kepada anda secara individu. Alright. Okay. So yang pertama, ready? Perkara yang pertama. Perkara yang pertama adalah Khamis 9.30 malam. Khamis 9.30 malam. Okey. So perkara pertama yang anda cuba elakkan adalah bila kita ajar anak bercakap, elakkan selalu minta anak tiru balik apa yang kita cakap. Elakkan yang tu. Of course kita nak dengar anak kita cakap, tapi cuba elakkan. Cuba elakkan daripada sentiasa minta anak ikut balik apa yang kita sebut. Contoh kalau kita sebut benda ni, kita nak juga dia sebut. Sebut ni, sebut ni. Ada yang terkeluar sendiri. Mungkin dalam internet kot. Kan? Tak apa, join lagi sekali. Join lagi sekali. Okay. Tak apa, saya open je sesi tu untuk semua orang. Okay. So, maksudnya, jangan expect anak. Dan satu lagi, jangan expect anak tu terus tiru apa yang kita cakap. Kalau dia terus tiru, bagus. Okay, kalau dia tak tiru balik pun tak apa, tak payah suruh. Contohlah bila kita ajar kan, kita ajar perkataan, adik tengok ada car. Macam tu, ni car. That's it. Tak payah, adik ni car. Apa ni dek? Adik ni car. Adik sebut car. Sebut. Tak perlu disuruh sebut macam tu. Tak perlu disuruh sebut. Cukup hanya sekadar kita bagi tahu. Tapi kita yang repeat. Anak tak perlu sebut dan ulang balik. Bukanlah tak perlu. Maksud saya tak perlu suruh. Kalau dia sebut, okey, bagus. Okey. Kalau dia sebut balik apa yang kita sebut tu, okeylah, baguslah. Dia beza dia macam ni tau. Mari saya tunjukkan sikit cara anda nak respon. Kalau anak tak ikut balik, respon macam mana. Kalau anak ikut balik, respon macam mana. Nak tak? Ni saya bagi contoh ni. Saya bagi contoh respon. Respon macam mana? Let's say lah kita cakap, dia ni itik. Contohnya adik, contohnya dark. Kita cakap kat gambar, kita tengok gambar, kita tunjuk adik dark kan. So, katakanlah anak tu tak respon, tak ikut balik. So macam mana kita nak buat? Apa respon kita? Dan kalau anak tu ikut balik, apa respon kita? Respon dia berbeza. Sebab kita nak supaya anak tu dia rasa macam yang pertama, dia tak rasa tertekan kita suruh dia sebut. Dia tak rasa tertekan setiap kali kita main dengan dia, dia rasa macam kena push, kena sebut. And at the same time, kita tak nak dia rasa yang dia tak payah sebut. Dan dia susah nak ingat. Okay. Alright. So nak tak saya bagi contoh tu? Kalau tak nak, saya tak bagilah. Saya bagi point je. Nak bagi contoh skrip ni. Skrip. Saya suka bagi skrip. Taklah skrip. Contoh-contoh. Nanti skrip tu anda buatlah masing-masing. Bukanlah pandai-pandai. Maksudnya ikut kesesuaian masing-masing. Okay. Jangan terlalu rigid kena ikut sama. Cuma saya nak anda faham dekat sini adalah, first, kita tak nak anak rasa terpaksa. Kedua, kita tak nak anak tu cepat lupa dan dia cepat mudah ingat. Okay, sebab fungsi lah. Bila kita mengajar vocab, kita nak dia ingat. So bila yang pertama tadi, cuba elakkan paksa anak untuk tiru balik. Jangan tak perlu minta anak untuk tiru balik. Of course, caranya adalah okay, kalau kita kata, adik, dark. Ni dark. Kita bagi tahu dia kan vocab tu apalah. Kita tengah memperkenalkan vocab tu. Ni dark. And then, katalah anak tu tak tiru balik. Dia diam je. Dia tengok ataupun dia tengok tempat lain ke, contohlah. Kan? So, apa yang kita kena buat adalah ulang balik dan cuba attract perhatian dia untuk kita nak dia supaya dia rasa dia nak faham benda tu.
Contoh dia macam ni, "Oh adik, ni duck." Anak tu tak respon. "Ni adik, duck macam ni, duck quack 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 quack." Ni duck, dia quack quack macam ni kan. Cuba jom kita buat quack quack quack. Ataupun maksudnya kita boleh ajar dia buat gaya selain tiru bunyi. Selain selain tiru perkataan yang kita sebut. Maksudnya kita tak perlu cakap, "Dek ni duck." "Apa ni dek? Apa ni dek?" Sebut duck. Sebut duck. Tak perlu macam tu. Tak perlu macam tu. So kita kata, "Adik duck, ni duck." Stop kejap. Tengok dia nak tiru tak? Kalau dia tak tiru, duck, duck macam ni dek, duck macam ni. Quack quack quack. Buatlah gaya ke apa kan. Quack 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 quack. Duck kan. Quack quack quack. That's it. Sampai situ. Dan kalau anak nak tengok gambar lain, dan follow dia tengok gambar lain. Ah. Okay. Follow dia, ikut gambar lain. So maksudnya kalau benda lain yang anda introduce pun macam tu juga. Then yes, masukkan juga elemen intonation tu. Yes, betul Puan Nadira. Okay, masukkan elemen intonation supaya anak ada interest on that words. Pada perkataan tu. Masukkan bunyi, masukkan gaya on top of perkataan yang kita tengah sebut dekat dia tadi ni. Sebab kita nak menarik perhatian dia. Kita nak menarik perhatian. Dengan lagu pun boleh. Kita nak tarik perhatian dia supaya dia attract untuk follow. Sebab kalau kita suruh, dia tak akan buat. Kita pun tak suka orang suruh-suruh buat macam gitu kan. Cuba tarik perhatian dia dengan different way yang dia suka. Itu satu. Tapi kalaulah let's say anak tiru balik. Ada anak yang memang tiru balik, kita cakap apa? Kita kata duck, dia pun duck. Contoh dia sebut balik walaupun mungkin tak clear sebutan tu tapi dia tiru balik. So kalau untuk anak yang tiru balik, apa yang anda kena buat adalah macam ni. Contoh dia duck, dia pun duck. Contoh dia sebut duck ke, dek ke, ok ke, ak ke, contohlah. Kan mungkin bunyi tu tak sama tapi dia cuba mengeluarkan bunyi, is okay. Tu dia kata duck, kita kena repeat balik. Kita kena iakan apa yang dia sebut tu. Iakan. Contohnya, duck. Quack, 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 quack. Duck kan? Kita yang repeat, bukan anak yang repeat. Kita yang repeat. Okay? Maksudnya kalau anak sebut sekali, kita kena repeat balik apa yang dia sebut tu 2 ke 3 kali. Dalam situasi, dalam keadaan yang natural lah. Macam saya sebut tadi kan, dia sebut duck, kita macam, duck, quack, 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 duck kan? Ni duck. Dah, lepas tu tengok gambar lain. And then, anak tiru balik maksudnya dia boleh sebut lah. Tak ada masalah untuk bercakap. Cuma mungkin vocab dia kurang. So that's why dia masih lagi tak banyak vocab yang disebut. So kita nak supaya anak tu tak boleh. Kita macam ni tau. Bila kita nak anak spontan sebut perkataan, keluar perkataan dengan banyak, sebut perkataan dengan banyak secara spontan, benda yang kita kena buat adalah kita kena isi. Kena isi sebanyak mungkin. Isi dulu. Isi dulu. Okay, isi dulu. Kita isi dengan perkataan yang untuk dia faham. Sometimes anak repeat balik apa kita cakap tapi dia tak ingat dan dia tak faham. Mungkin dia boleh sebut balik tapi dia tak really understand pun maksud perkataan tu apa. Tapi bila kita repeat balik, kita bantu dia untuk ingat. Tapi bila kita tekankan ataupun kita buat gaya, kita membantu dia untuk faham. So bila dia ada vocab yang dia faham, yang dia ingat dan dia simpan, banyak bertambah, yang keluar akan banyak. Itu konsep dia. Itu konsep ajar bercakap. Okay, so that's why sebab tu saya kata, kita tak perlu suruh dia tiru balik. Tak perlu. Dia akan tiru balik bila dia nak, kan dia nak tiru. Ada yang ikut saya pun ada sekarang kan. Dap tu kira, yes. Sedap. Tu bunyi. Sounds. So dia kena tengoklah sama ada sedap tu sama ada kena tengok yang lain, ayat-ayat lain ada tak selain sedap, sebab tu je sounds. Dia macam wow, bestnya contohnya. Kan dia bunyi dan perkataan dia bunyi bermakna dan perkataan dia mungkin dah dekat-dekat nak sambung ayat, tapi kena tengok ada tak ayat-ayat lain selain sedap tu. Macam contoh mama nak, mama tu cat, ni cat contohnya, itu ayat. Kalau anak repeat salah, kita sebutlah yang betul. Jangan cakap dia salah. Kalau dia sebut, contoh kita kata duck, dia kata cat contohlah. Salah kan? Ataupun sebutan dia tak sama dengan kita. Dia salah ni boleh jadi dua. Sama ada dia sebut perkataan lain yang totally different ataupun dia nak sebut duck tapi keluar bunyi lain. Dia tak sama. So kita still bagi balik, duck, iakan je. Kalau anak tu kata cat,
Cat ke? Duck lah, ni duck, quack 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 duck. Kalau ada gambar cat balik, ni cat. Bagi tahu cat tu yang mana, duck tu yang mana. Maksudnya kita betulkan, tak perlu cakap, salah bukan. Tak apa. Bolehlah nak cakap, cuma ada setengah anak-anak dia kalau yang besar sikit dia rasa, kalau jenis yang rasa apa tu, bila sebut salah dia rasa rendah diri tu, jangan buat sebut salah. Kita bagi tahu je yang betul yang mana satu. Alright, tu yang pertama. Dapat yang pertama. Okay, saya nak masuk yang kedua, poin yang kedua. Okey. Okey, poin yang kedua ni pun saya selalu juga observe. Saya selalu observe, ramai antara kita mungkin orang Melayu kot kan, mungkin orang Melayu kita punya culture. Kita punya culture bercakap dengan kanak-kanak ni selalu kita gunakan banyak soalan dan arahan. Culture, kita punya contohlah macam kita dulu kecil-kecil kan, saya tak tahu tak ingat mak saya zaman mak saya ajar saya bercakap kecil-kecil dulu tak ingat, kan sesedar dah bercakap dah. Okey. So, tapi, sebab saya perasan mungkin lebih kepada culture jadi kita ni lebih banyak bertanya soalan dan kita lebih banyak bagi arahan. Especially kalau tambah-tambah, okay, mengikut kajian kan, especially bagi anak-anak yang delay, parents akan tanya soalan 40% kali ganda lebih banyak berbanding anak yang tak ada delay. Sebab apa saya faham, sebab kita nak anak tu reply balik dan cakap sesuatu. Kita nak dengar dia cakap, betul tak? Kita seronok dengar dia cakap, kita nak dengar dia cakap. So kita tak keep asking question. So bila kita tanya soalan, anak tu jawab kita rasa happy sebab kita dengar dia bercakap. Tapi bila kita tak tanya soalan, anak tu senyap. So kita rasa macam, anak ni kenapa tak cakap? So kita kena tanya soalan, kita rasa macam tu. Kita rasa macam tu. Okey? Tapi sebenarnya bila kita nak bantu anak bercakap macam saya kata tadi, kita kena tambah input. So bila kita nak tambah input, kalau kita terlalu banyak tanya banyak soalan dan juga arahan, kita tak membantu anak tu untuk dapat banyak vocab. Contoh, so tanya soalan tu tak adalah salah, boleh tanya soalan. Tapi make sure, kan tukar kepada banyakkan komen. Okey, tukar kita punya banyak-banyak soalan tu tukar kepada komen. Contoh dia macam ni, contohlah dalam satu situasi kat rumah, anak tengah main apa-apa ataupun tak kisahlah kita jalan-jalan kat luar ke, kan dalam kereta ke mana-mana, instead of kita tanya, adik tu apa tu?" Kan kita nampak lori ke bas kat luar kita tanya, "Adik tu apa tu?" Tu apa tu? Mungkin kalau anak yang tahu dia akan jawab, "Kar," contohnya, dia akan jawab, "Lori," dia akan jawab tapi dia akan jawab sepatah je. Dia akan jawab sepatah je. Okey, tapi lepas dia jawab tu, kita jangan continue dengan soalan lagi. Kalau kita continue dengan soalan, kita tak banyak membantu dia untuk tambah vocab dia yang berkaitan dengan lori ataupun car tadi tu. Okey, so apa yang kita boleh buat adalah, apa yang kita patut buat adalah, okey, so contoh bila kita kata, "Adik tu apa tu?" Kita tanya kat luar kan, so dia jawab, "Car." Dia jawab, contoh lori, dia jawab lori. Cakap, lori. Kita jangan tanya, "What colour lori tu colour apa? What colour lori tu?" Tu maksudnya itu back to back question. Yang tu tak bagus. Yang tu tak bagus. Dah tanya colour tu, tanya pula lagi, lori tu besar ke kecil, soalan, berderet soalan. So apa yang kita patut adalah, lepas kita tanya soalan, kalau dah tanya, and then terus komen. Contoh kalau anak tu dah jawab lori, kita kena comment on dia punya jawapan tu. Contohnya, anak kata lori, lori, pandai. Lori tu besar kan? Besarlah lori tu. Lori nak pergi jalan sana kot. Lori tu bawa barang. Lori tu apa? Lori tu sengit. Saya pernah jumpa lori tu, dia macam sengit-sengit tu balik kan. Sengitlah lori tu. Kan apa yang sesuai pada masa tu, apa perkataan kita nak ajar, bukan nak ajar dia. Apa perkataan yang sesuai untuk kita introduce pada dia, just introduce. Wah, lori besar, ataupun kalau kata let's say anak anda memang tahu, anda tahu kalau anda tanya pun dia memang tak akan jawab. Kan kalau yang dah jawab tu okey. Maksudnya kalau yang dah boleh jawab soalan, it's okay kalau kita nak tanya soalan. Tapi make sure lepas tanya soalan, mesti saya kata tadi, lepas tanya soalan bila anak tu dah jawab, make sure lepas tu kita comment on apa jawapan dia tadi tu dan tambah perkataan lain pada perkataan dia sebut. Kalau dia sebut car, kan cantiklah car tu. Contohnya, car tu warna merah lah. Something yang macam tu bila kalau dia dah sebut. Kalau let's say anak yang belum sebut, kan kalau let's say anak yang belum sebut, kita tak perlu pun, "Adik tu apa tu?" Dia memang tak akan jawab, kita tahu dia tak jawab. So kita boleh terus bagi tahu je, terus komen, "Adik tu, lori. Tu." Tunjuk dan bagi tahu je.
Tu lori besar. Tapi jangan terlalu panjanglah ayat tu, pendek-pendek sebab kita nak dia dapat input. Walaupun mungkin perkataan tu dia dah tahu, it's okay, bagi tahu je lagi walaupun dah ulang berapa puluh kali, bagi tahu je lagi, tak apa. It's okay. Sometimes dia take time untuk keluar perkataan walaupun dah banyak kali dia dengar dan banyak kali dah kita sebut, dan sometimes walaupun dia dah faham perkataan tu, dia take time untuk dia sebut. So just bagi tahu. And then macam, "Oh tu ni kalau nampak traffic light, tu traffic light, tu ada traffic light merah. Kita berhenti ni, traffic light merah." Cakap je. Walaupun pada masa tu kita akan rasa macam, "Mak anak aku tak faham lah apa aku cakap." It's okay. Sebab yang penting saya kata apa, is the interaction, is the rasa kita nak connect dengan dia tu, yang tu kena ada. Walaupun kita tahu dia tak faham pun, kita cerita pasal traffic light tu kalau apa sometimes. Kalau yang faham okeylah, tapi ada yang kalau ni kita tahu dia tak faham. Dia tak tahu nak relate pun mana satu traffic light. Tapi just cakap because of kita nak get the connection. Connection tu kena ada. Walaupun sometimes dia tak faham tapi kita berasa kita nak connect dengan dia. So bila dia rasa kita nak connect dengan dia, dia akan keep trying untuk cari cara untuk connect dengan kita juga. So once dia ada perkataan, once dia ada ni, dia akan cakap dengan kita. Tapi just bagi tahu. Walaupun kita rasa masa kita bagi tahu dia tak fahamnya. It's okay. Itulah tugas kita, nak bagi dia faham dan tahu. Alright? Yes, kalau tak ada lagi perkataan bermakna, you kena keep bagi perkataan dekat dia. Kena keep bagi. Alright? So katalah tak kisahlah anak umur setahun lebih ke 2 tahun, that's the way. That's the way. Sebab tu saya kata cara ni anda boleh guna pada anak yang delay ataupun anak tak delay pun guna je cara ni. Tak ada beza. Boleh, dua-dua boleh pakai. Okey, tapi kalau anak yang delay, anak yang dah delay, lagilah kita kena bagi tahu lebih banyak sebab kita nak mempercepatkan proses dia dapat vocab. Alright? Okey. Dapat nombor 2? Nombor 2 tadi dapat, boleh faham? Tak apa, bahasa alien okey. Bukanlah okey, maksud saya kalau bahasa alien tu is part of development. Just bagi banyak vocab, nanti bahasa alien tu akan berkurang. Dia bahasa yang bermakna bertambah, bahasa alien akan berkurang. Tu konsep dia. So keep bagi language. Keep bagi perkataan. Alright? Okay. Dia dapat tadi point nombor 2. Tak ada orang. Tak ada orang. Tiba-tiba macam tak ada orang. Tak ada orang ke saya punya komen ni yang lambat? Kan? Macam saya dah tanya soalan tadi tapi sekarang baru keluar. Saya rasa komen saya ni lambat lah. Dia lambat keluar. Okay. Bagus dah try dah. Puan Dayu dah try terus. Kan? Dia penting yang kita rasa connection tu, kita rasa best, anak rasa best. Itu the most important bila kita nak create interaction, kita nak bantu anak kecil. Yang tu first thing. First thing, kalau anak struggle, kalau anak stress, dia tak nak ikut. Okay. Nombor 3. Nombor 3 ini adalah, ini mungkin dah banyak kali saya explain pasal benda ni, dah banyak saya tekankan banyak juga sebab ini memang penting. Kena ingat vocab untuk bersembang harian berbeza dengan vocab akademik, berbeza dengan vocab kat sekolah, tak sama. Tak sama. So fokus kepada, elakkan kita, bukan elakkan lah. Maksudnya elakkan ajar vocab yang kita panggil sebagai tak functional untuk anak. Tak functional. Tak functional. Vocab yang tak functional. Apakah vocab yang tak functional? Vocab yang tak functional ni kita tahu kalau anak sembang dia tak akan guna pun benda yang kita ajar tu. Dia tak boleh nak guna. Masa sekarang ni nak sembang macam nak minta makan, nak bagi tahu apa dia rasa, nak bagi tahu apa yang dia tengok, nak bagi tahu apa yang dia dengar, dia nak bagi tahu, dia nak bagi arahan dekat kita ke, dia nak connect dengan kita ke, contoh. Okay. So vocab tu yang itu yang kita kena ajar. So elakkan ajar vocab tak berfungsi. Apakah vocab yang tak berfungsi untuk untuk perbualan harian kita dengan dia? Kan? Adalah kita fokus contohnya contoh vocab tak berfungsi ni, contoh kita fokus ajar numbers dekat anak. Kita fokus ajar alfabet dekat anak. Bukan bermaksud saya kita tak boleh ajar. Boleh ajar tapi bukan fokus utama kita. Okay? Bukan fokus utama. Jadi let's say lah contoh kalau anak anda bawah 4 tahun, bawah 5 tahun, kalau ABC tu tak kenal lagi, dah berterabur pun kenal, it's okay.
Tapi yang penting dia boleh kalau dia nak makan apa dia boleh minta, dia rasa apa dia boleh bagi tahu. Kalau kita tanya soalan dia boleh jawab. Kalau kita itu yang penting, vocab itu yang penting. So vocab-vocab contohnya apa yang kita guna harian tu yang penting. Okey, apa yang kita guna harian tu penting. Maksudnya, apakah nama-nama objek yang dia selalu guna? Apakah nama-nama objek yang dia selalu nampak dekat rumah? Dia kena kenal. Apakah nama orang-orang yang berdekatan dengan dia? Apakah perbuatan-perbuatan yang dia selalu buat, yang kita selalu buat dengan dia? Itu penting untuk dia tahu. Apakah rasa yang selalu dialami? Rasa sakit, rasa sedih, rasa marah. Contoh, dia kena tahu vocab tu. Itu adalah vocab yang fungsional untuk dia sembang. Contoh macam kalau ABC kenapa saya kata tak functional sebab kita bersembang biasa nak minta makan, nak bagi tahu kita sakit, kita tak pakai ABC. ABC tu kalau kita tahu sekarang pun, anak tu tahu sekarang pun, bolehlah kita sembang dengan dia, "Ni huruf apa dik? A." Bolehlah macam tu je lah, sekadar untuk melabel. Tapi dia nak menyampaikan perasaan dia nak menyampaikan keinginan dia, kehendak dia tak boleh dengan ABC tu. Maksud saya kalau ABC tu kalau kita macam sambil-sambil, "Ni A, ni B," kita just have fun dengan dia just untuk sebut benda tu tak apa, bukanlah bermaksud tak boleh langsung introduce, bukan. Tapi maksud saya kat sini jangan risau sebab ada parents yang contact kan, dia risau anak dia 3 tahun tak kenal ABC lagi, dia risau. Saya kata tak payah risau yang tu. Risau kalau tak cukup vocab nak minta makan pun tak boleh, yang tu kena risau. Nak apa, nak makan apa, kita nak minum apa pun dia tak boleh minta, yang tu patut risau. Kita tanya apa yang jadi pun kat mana, macam tak kenal body part, tak kenal pakaian dia, itu patut risau. Kalau let's say 4 tahun ke bawah tak kenal ABC, it's okay. Maksudnya tak tahu mana satu A, mana satu B, tak apa. Tapi kalau dia setakat hafal lagu semua tu, it's okay lah, tak ada masalah kan. Dia selalu dengar lagu tu, tak ada masalah. Okay. Ha. So maksudnya sekarang ni, kalau kata let's say anak dah tahu ABC, anak 1, 2, 3 tak apa. Bukanlah benda tu salah, dia tak salah. Cuma sekarang ni anda kena tukar fokus ajar perkataan yang functionally pula pada anak. Repeat perkataan yang functionally pada anak, tunjukkan perkataan ni bagi dia faham sebagaimana anak tu boleh dapat ABC tu, kan dia ulang-ulang tengok kan banyak kali kan, ulang-ulang dengar, ulang-ulang tengok sebab tu dia boleh dapat. Okay, sebab tu dia boleh dapat. So, buat cara yang sama, ulang, sebutkan, tunjukkan perkataan-perkataan ni, yang functional ni tukar kepada kita fokus untuk dia dapat perkataan functional pula. Macam tu. Kalau dia dapat tak apalah, biarlah dia dapat. Dia dah dapat, macam mana takkan kita nak padam balik. Tapi apa yang kita boleh buat sekarang adalah kita tukar. Kita tukar perkataan tu. Kan? Contoh, nak, perkataan nak, perkataan tak nak. Kan, perkataan bukan, ya, tidak. Kan itu penting tu perkataan tu. Perkataan ada, tak ada, hilang, tak ada. Benda ada tak ada. Penting tu perkataan tak ada is a vocab yang penting untuk anak boleh tahu dan boleh faham dan boleh sebut. Kan, yes, pupu, kan, berak, kencing. Apa lagi? Perbuatan-perbuatan dia nak selalu buat apa, buka. Kan, buka pintu, buka apa. Itu adalah vocab yang dia kena tahu. That's a functional vocab. Okay, that's a functional vocab. So kalau kita keep, kadang-kadang kita ni bila anak tahu satu benda, kita keep repeating benda tu sebab kita seronok dengar dia cakap dan sebut. Betul tak? Saya pun suka buat benda tu sebab kita seronok dengar dia cakap. Kita seronok dengar. Of course lah mak mana tak suka dengar anak cakap, betul tak? Ayah mana tak suka dengar anak cakap. Tapi it just, kalau kita keep repeating benda yang dia dah tahu, dan benda tu kita tahu tak functional untuk dia, then dia tak ke mana. Dia tak ke mana. It's okay untuk kita ajar benda yang dia tak tahu walaupun dia tak repeat balik, it's okay sebab kita tahu that's the process yang dia kena lalu daripada tak tahu kepada tahu. Dia macam tu. Okay. So ajar vocab yang functional, berfungsi untuk kehidupan dia yang sekarang ni. So macam contoh macam ABC yang itu nanti kalau dah masuk ke bahagian sekolah, baru betul-betul bagi dia kenal. Macam sekarang kenal sikit-sikit, macam setakat nak nyanyi lagu, setakat macam 1, 2, 3 calculate, macam kira macam sambil naik tangga 1, 2, 3, macam tu tak apa. Tapi dia taklah tahu pun kuantiti semua tu belum, kan. So dia sekadar nak sebut, dia sekadar kita nak main-main nyanyi lagu dengan dia, tu tak apa. Tapi tak perlu fokus sampai anak dapat. Sebab yang itu banyak.
Kan banyak dapat dekat luar sana banyak. Once kalau dia dah dapat bahasa ni dengan baik, contohnya 5 tahun tu dah boleh bersembang dengan kita, dah boleh bercerita, nak ajar ABC 1, 2, 3 nanti kat sekolah dah senang je sebenarnya. Yang susahnya bila let's say, bila capai umur anak dah ready untuk akademik 5 tahun ke atas, okey, otak dia dah start ready untuk akademik. Tapi masa tu bahasa dan komunikasi dia tak ready lagi. Bahasa dan komunikasi ni maksudnya vocab masih lagi tak cukup, tanya soalan pun macam tak reti lagi nak jawab, nak minta sesuatu pun kadang-kadang tak berapa reti contohnya. Jadi maksudnya kita nak ajar yang ke arah akademik tu dah susah. Sebab yang asas ni pun dia masih lagi tak mencukupi. So fokus sekarang ni, fokus kepada perkataan yang functional. So perkataan functional ni perkataan yang kita selalu guna everyday je. Perkataan kita guna everyday, buang, letak, ambil, bagi, buang apa, sepak, tendang, benda-benda perbuatan-perbuatan mainan-mainan dia tolak, aku terbang, kan. Perkataan that's the words. Itu perkataan dia. Alright? Okay, dapat poin nombor 3? Hmm. Hmm. Okey. Tadi ada yang tanya pasal SECA. SECA ni sesi eksklusif kenal anak. Okey, sesi eksklusif kenal anak. Semalam saya dah buat dah satu sesi. Okey, semalam saya dah buat satu sesi. Tapi disebabkan saya rasa ramai semalam pun ramai yang tak berjaya masuk. Mungkin ada terkeluar lah apa. So saya buat siaran ulangan hari Khamis ni. Okey, hari Khamis ni pukul 9.30 malam, sesi eksklusif kenal anak. Sesi eksklusif kenal anak ni adalah untuk kita kenal pasti anak punya masalah di area mana. Maksudnya nak tengok anak ni masalah dia tak bercakap ni ada kaitan dengan kognitif atau kemahiran berfikir ke tidak? Ada tak kemahiran-kemahiran asas untuk bercakap cukup ke tidak? Ada tak kaitan dengan kita panggil apa, sensory ke tidak. So semalam saya dah buat dalam 2 jam dengan peserta-peserta yang amazing. Saya daripada sakit kepala, hilang sakit kepala tu tengok dia orang begitu bersemangat dan bertenaga kan. Sebelum tu saya macam sakit kepala, migraine. Tengok dia orang macam tu hilang, hilang terus. Terus 2 jam lebih dengan semalam kan. So saya ulang, saya akan buat sesi ulangan hari Khamis ni kepada siapa yang nak join ataupun yang dah join nak join balik ke, boleh je tapi kena isi dekat link yang diberikan dekat bawah tu. Sesi ni percuma je, khas untuk kita. Ada yang tak boleh masuk kan. Tapi kalau yang tak boleh masuk ke apa nanti boleh contact saya punya team tanya, kan tak boleh masuk kenapa, Zoom ke ada masalah internet ke apa ke kan. So nanti diorang boleh bantu pada yang ni. So sebab kita akan hantar link ke WhatsApp. So make sure bila anda isi borang kan nombor telefon tu tulis nombor telefon yang betul tau. Kadang-kadang tersalah nombor telefon, tersalah satu nombor, tertukar nombor. Ada pernah banyak kes, banyak kali jadi. So and then bila tu tak boleh masuk disebabkan bukan tak boleh masuk, tak dapat notification disebabkan nombor phone salah rupanya. Okey. So make sure nombor phone tu betul-betul bagi yang check sekali, 2, 3 kali. Make sure betul sebab kita akan hantar link Zoom ke WhatsApp anda. Okey. So boleh klik dekat link tu dan boleh isi. So and diingatkan semula saya punya sesi ni hanya terhad untuk 500 orang sahaja. Sebab bukan apa, sebab Zoom saya memang package untuk 500 je. Kan saya Zoom kan kena beli, kena bayar kan. Saya punya Zoom sekarang ni hanya sampai 500 je. Jadi kalau lepas 500 tu tak boleh masuk dah. Kan nak join klik link dekat bawah tu, ada pin link tu. Okay, ada pin message kat bawah tu, just klik je. Just klik je dekat link tu, nanti anda akan masuk ke form, Google Form, isi je information dekat situ. Okay, sesi eksklusif kena anak. Sesi ni free je, untuk semua. Alright, so dapat 3 poin saya hari ni. Boleh apply tak rasa-rasanya? Boleh, confirm lah boleh. Tu benda yang simple je kan, confirm boleh. Ah. Alright, so harap-harap anda dapat sesuatu malam ni. Dan cuba praktis dengan anak, buat banyak kali kita akan rasa biasa. Sometimes mula-mula kita rasa awkward sikit lah, especially part commenting.
Dia sebenarnya dia rasa awkward dekat tu, bahagian tukar banyakkan arahan, kurangkan arahan dan soalan tu, tukar kepada commenting. Yang itu selalunya bila saya buat sesi kalau dengan parents kita minta tukar yang itu yang sometimes jadi awkward sikit sebab tak biasa kan. Tapi kalau selalu buat benda tu akan mudah. Dia dah of course everything yang melibatkan kemahiran kan kena praktis, termasuk kita. Kita pun anak kita kena praktis, nak improve dia punya kemahiran bercakap, kita pun kena praktis untuk kemahiran memberi vocab pada anak, kemahiran untuk interact tu. So dua-dua improve, anak improve, mak pun improve, insya-Allah anak pun akan improve sekali. Okay? Alright. So saya berjaya menghabiskan dalam masa 40 minit. Okey. Ah, cakap dan sebut bila naklah kita cakap dan sebut bila perlu. Tak perlu apa nak cakap. Itu ekolalia nama dia. Kalau anak cakap bila perlu baguslah. Kita bukan kena cakap 24 jam kan. Kita bercakap bila kita perlu. Macam ni saya perlu bercakap dengan anda so saya cakap. Lepas ni beberapa jam lepas ni saya tak cakap dah. Saya duduk diam. Sebab tak perlu cakap. Okey. Cakap of course kita everybody cakap bila perlu. So macam mana kita nak bantu anak kita untuk bercakap, create keperluan, create opportunity, create peluang. Itu nanti mungkin lainlah, live lain saya akan ajar teknik untuk kita create peluang untuk anak guna bahasa dia. Kita create, bukan kita tunggu dia guna tapi kita create environment rumah kita create peluang-peluang yang kita boleh buat dalam rumah kita supaya anak tu maksudnya dapat practice language yang dia ada. Alright? So sesi lainlah yang tu nanti kemudian. Okay, so itu saja dari saya. Thank you so much pada yang join. Okay. Interact dua bahasa boleh je asalkan anak faham. Nak cakap bahasa apa pun boleh asalkan anak faham. Asalkan vocab yang kita ajar tu dalam bahasa yang kita sebut tu dia faham. Dia tahu boleh relate. Kalau kita cakap, kalau kita guna Mandarin untuk satu perkataan, botol, guna Mandarin, tak tahulah botol dan Mandarin apa. Tapi tahulah Shongshan, nak Shongshan, make sure Shongshan tu dia boleh relate dengan botol tu. Dia faham benda tu. Alright? Okay, itu saja. Kita jumpa lagi next time insya-Allah dan jangan lupa register Seka bagi siapa nak join. So nanti kesian sebab saya rasa Khamis ni adalah saya buat 2 sesi je. Lepas ni saya tak tahu bila lagi saya akan buat sesi Seka ni. Mungkin tak tahulah bulan depan ke bulan satu lagi ke kan. Bila-bilalah yang nanti yang saya rasa nak buat. Saya rasa nak buat. Tapi hari Khamis ni saya rasa nak buat sebab ramai yang susah nak masuk dan tak boleh masuk hari tu. Okay. So kita jumpa nanti di Seka ataupun esok insya-Allah kalau saya sempat saya live topik lain pula. Itu saja. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.